Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran yang ke-19, solat sunat menampung kefarduan. So, apa itu solat sunat? Kita akan tengok satu persatu. Solat sunat yang kita akan belajar dalam topik hari ini adalah yang pertama, solat sunat witir, solat sunat yang dilaksanakan sebagai penutup bagi solat malam. Yang kedua, solat sunat tarawih, solat sunat yang menghidupkan malam Ramadan. Yang ketiga, solat sunat rawatib, solat sunat yang mengiringi solat fardu dan waktunya mengikut solat fardu. Kita akan lihat satu persatu lah apa turutan pelaksanaan solat sunat rawatib. Bermula pada subuh. Okey, dia subuh kita ada sebelum subuh, yang mana dia adalah, kalau kita lihat kat sini dia ada tanda yang berwarna ni adalah macam keorangan. Okey, adalah solat fardu. Yang merah ini adalah solat sunat rawatib yang sangat dituntut, dan juga kalau yang berwarna hijau adalah solat sunat rawatib yang ghairul muakkad, tidak, dia masih lagi sunat tapi dia kurang tu. Yang pertama, solat sunat sebelum subuh, yang mana memang Rasulullah tak pernah tinggal, sehingga kan pada satu tahap tu ada dalam buku Ihya Ulumuddin, Rasulullah pernah terlewat bangun, jadi Rasulullah siap qada untuk solat sunat sebelum subuh. Okey, yang kedua, kita solat zuhur dan solat atau solat Jumaat, dia ada 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat selepas. Okey, dua-dua. Okey, kita lihat. Seterusnya dia 2 rakaat sebelum zuhur dia ghairul muakkad bagi sebelum solat Jumaat lah. Okey, seterusnya solat asar sebelum solat asar, sebab selepas asar dan sebelah subuh adalah waktu yang diharamkan untuk kita solat lah, melainkan kita berada di Mekah ataupun Madinah. Seterusnya solat maghrib selepas maghrib, dia sangat dituntut, dan juga ada solat sebelum maghrib. Yang kelima adalah solat isyak sebelum dan selepas, dan adalah yang sangat dituntut adalah selepas isyak. Terusnya kita lihat kaifiat, bagaimanakah cara kita nak menunaikan solat sunat rawatib. Bilangan dia 2 rakaat dengan 1 salam, atau 4 rakaat dengan 2 salam, yang mana dia ada 2 sama ada di sebelum solat fardu, ini qabliyah, ataupun selepas solat fardu, dia dilakukan secara bersendirian. Dan Rasulullah membaca surah Al-Kafirun bagi rakaat pertama, manakala Rasulullah akan membaca surah Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua, yang mana pada solat subuh dan isyak dan solat yang lain tidak ditentukan surahnya lah. Seterusnya kita lihat kaifiat untuk menunaikan solat sunat tarawih, yang mana kita tahu solat sunat tarawih ni Allah khususkan hanya berada pada bulan Ramadan. Yang ni bila rakaatnya dia bergantung, dia ada banyak sangat riwayat, ada 20, ada 8 dan sebagainya, bergantung mengikut pada kemampuan. Dia dilakukan pada solat isyak, antara dia solat isyak dengan subuh sebelum solat witir pada malam Ramadan. Dan dia boleh dilakukan secara bersendirian, tetapi berjemaah lebih afdal, lebih diutamakan. Yang ketiga, tidak ditentukan bacaan surah, sebaik-baiknya imam cuba mengkhatamkan bacaan Quran dalam sebulan bulan Ramadan. Seterusnya, kaifiat menunaikan solat sunat witir, bila sebut watrun adalah bilangan yang ganjil, iaitu 3 dengan 2 salam, ataupun 11 rakaat dengan 6 salam, makruh dilaksanakan pada 1 rakaat. Yang mana setiap malam selepas solat isyak dan solat sunat yang lain sebelum terbit fajar subuh, sunat dilakukan pada akhir malam. Ia dilakukan bersendirian jika bangun malam, dan juga berjemaah jika solat tarawih bersama imam. Dan bacaan selepas Al-Fatihah, rakaat pertama surah Al-A'la, bacaan rakaat kedua surah Al-Kafirun, rakaat ketiga surah Al-Ikhlas dan juga surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jika solat lebih 3 rakaat, maka ulang bacaan tersebut. Doa kunut, yang mana pada i'tidal pada rakaat terakhir mulai malam ke-16 Ramadan. Okey, hikmah. Apakah hikmah solat sunat? Okey, yang mana kalau kita dibentuk hikmah ni, dia minta yang mana menambahkan khusyuk ketika solat fardu, kerana solat rawatib mempersiapkan hati untuk melaksanakan solat fardu. Yang kedua, menyempurnakan ibadah kepada Allah, kerana solat rawatib menampung kekurangan yang ada ketika melakukan solat fardu. Yang keempat, membantu pembakaran tenaga yang terhasil daripada makanan yang dimakan ketika berbuka puasa, kerana solat tarawih menyamai aktiviti senaman sederhana. Menambah kesihatan badan melalui peningkatan aktiviti untuk badan, peningkatan kadar metabolisme badan dan penurunan berat badan.
Okay, seterusnya sebagai penilaian. Okay, ni sebab kita bukan berada dalam maya lah. So, kita akan lihat, saya minta para pelajar cuba buat latihan dalam buku nota. Buku nota. Yang pertama, nyatakan maksud solat sunat. Yang pertama, apa itu solat sunat rawatib. Yang kedua, solat sunat tarawih dan juga witir. Serta jelaskan kaifiat ataupun cara kita menunaikan solat sunat rawatib macam mana, tarawih macam mana, witir dan okey, seterusnya huraikan 2 hikmah solat sunat. Yang keempat ada soalan kebat. Saya pernah ajar kalau pelajar saya ataupun kalau para pelajar pernah mengikuti video yang saya sharekan, yang saya terkongsikan, saya ajar, saya kerap kali untuk mengajar kamu lah para pelajar, apabila kita bertemu dengan soalan yang bentuk kebat, kita ingat ada 4 benda penting: isi, huraian lengkap dan juga kesimpulan. Bagaimana kita nak membuatnya, saya dah ajar. Saya ulang balik sebagai pengetahuan. Yang pertama, isi, kita cuba dalami. Okey, contohlah, anda dilantik sebagai pemimpin pelajar. Huraikan anda untuk membudayakan solat sunat di sekolah. Okey, yang pertama, kempen melakukan solat sunat duha. Kenapa nak buat kempen solat sunat duha? Supaya nak lembutkan hati pelajar ataupun nak latih diri pelajar. Okey. So, itu kita dapat isi. Kita bagaimana dari isi tu kita nak menjawab bagi huraian. Okey, tu saya dah huraian. Kita menjawab, tanya soalan kenapa. Kemudian bagaimana kita nak buat huraian lengkap. So, saya huraian lengkap saya suka beritahu kat pelajar saya, awak ingat ni. Huraian lengkap awak tengok KFC Hot. Yang pertama awak guna kesan daripada isi tu. Faktor, contoh, hukum. Kita awak cuba huraikan. Kemudian yang kesimpulan tu sebagai ayat saranan lah. Contohnya memberi ganjaran, anugerah, tokoh duha ke sekolah. Itu contoh. Kesimpulannya, kita hendaklah cuba mengajak orang melakukan kebaikan supaya beroleh ganjaran di sisi Allah. Itu simple lah. Okay, itu saja. Sekian.